Okey, maaf ya, cerita tu macam sambung-sambung kan, tapi seronok kan dengan cerita kan. Daripada cerita kita dapat sesuatu, kita dapat ibrah. Okey, kembali kepada cerita Sayyidatina Asma ni. Sebab itu tak pelik bila Sayyidatina Asma solat, lepas tu dia baca doa, orang kat luar rumah dengar. Sebab rumah kecil-kecil je zaman tu, dinding dengan pelepah tamar saja. Jadi bila dengan Asma duduk berdoa dengan menangis-nangis, mohon perlindungan daripada api neraka, dia tunggu lama sangat, tak berhenti-henti, dia pun buat keputusan pergi pasar. Lepas selesai pergi pasar, selesai beli urusan, dia patah balik. Asma masih lagi tak berhenti menangis meminta dilindungi daripada api neraka. Maksudnya di sini, antara ciri-ciri wanita salihah, lamanya dia berdoa meminta dengan Allah dengan khusyuk. Dan ia sangat dekat dengan kita. Sebab saya rasalah antara perempuan dengan lelaki, kalau bab berdoa ni, wallahu a'lam. Ke saya perasan je. Cuba kita ingat-ingat balik antara kita dengan suami. Agak-agak lah yang lebih macam nampak khusyuk berdoa, kita ke suami? Oh, hari perasan sedunia ya. Hari wanita sedunia. Wallahu a'lam, mungkin karakter lelaki kan macam tu. Kadang-kadang tu kan, orang lelaki kan dia baca doa berlagu kan. Saya kata tak yalah berlagu, tak berapa khusyuk. Tapi okey je sebenarnya berlagu, tak ada masalah. Cuma kita kan ya Allah tolonglah, kita nak macam tu kan. Tapi berlagu pun dia kata kalau dia tak baca berlagu nanti dia tak ni. Saya pun kadang saya kata gini, macam mana kalau saya minta dengan abang, contohlah panggil abang ya, contoh awak lah. Kalau saya minta dengan awak berlagu macam ni, abang nak keropok lekor satu, nak keropok, oh contohlah. Saya kata macam mana kalau saya minta dengan awak berlagu-lagu? Boleh tak? Belikan saya. Tapi kalau saya minta dengan awak, bang keropok lekor satu tak logik. Maksudnya kesungguhan meminta tu, dia disusuli dengan nada meminta yang bersungguh tu macam mana? Dengan kesungguhan body language. Subhanallah, kita kaum perempuan bila macam ada benda yang besar nak minta, dengan nangis, dengan membayangkan bila sebut nama anak rasa sebab. Tapi situasi tersebut jarang juga kita nampak pada lelaki sebab dia macam relax, cool je. Ya Allah, ya Rahman, okey. Amin ya rabbal alamin. Macam confirm dimakbulkan. Insya-Allah. Subhanallah, muslimin muslimat. Jadi kerana perempuan ni dia lebih kuat dari segi emosi. Emosi juga dibawa dalam doa. Itu sangat bagus. Kena bawa emosi tu dalam doa. Kadang-kadang bila kita diuji dengan ujian yang berat, masa solat pun kita bergegar, badan kita tahan nangis kan? Nangis. Sebab kita bawa emosi tu. Jadi gunakan kekuatan emosi wanita ini. Emosi tu bukan lemah. Emosi kalau guna pada waktu yang tepat, ia ada satu kekuatan. Jadi tak apalah kalau suami kita ataupun mana lelaki berdoa dengan selamba, berdoa dengan santai, berdoa dengan ringan-ringan. Kita tak boleh nak paksa dia ada emosi yang sama lebih kurang dengan kita. Jadi kitalah gunakan kekuatan itu untuk menghadirkan khusyuk. Subhanallah. Berdoalah sungguh-sungguh. Yang pertama, mohon perlindungan daripada azab api neraka. Sebagaimana kisah Sayyidatina Asma ni. Kalau kita tengok Sayyidatina Asma ni, Masya Allah, kalau kita telusuri kisah sirah hidup dia, suami dia Abdullah bin Zubair meninggal dulu. Kemudian anak dia suaminya Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair anaknya. Cuba kita tengok antara perbualan dia dengan anaknya, Masya Allah. Saya baca pagi tadi ni rasa nak menangis bagaimana indahnya perbualan. Subhanallah, Abu Usamah menceritakan kepada kami, Hisham bin Urwah menceritakan kepada kami daripada ayahnya, ia berkata, aku dan Abdullah ibn Zubair masuk ke tempat Asma. Abdullah bin Zubair anak Asma binti Abu Bakar lah. Anak Asma lah. Aku ni siapa? Hisham bin Urwah. Dia cerita, aku dan Abdullah ibn Zubair masuk ke tempat Asma, iaitu 10 hari sebelum terbunuhnya Ibnu Az-Zubair. Sebelum terbunuhnya anak ni yang masuk berjumpa dengan ibu ni. Sebelum terbunuhnya Ibnu Zubair, iaitu Abdullah bin Zubair. Saat itu Asma sedang sakit. Lalu Abdullah berkata, bagaimana perasaanmu? Maksudnya kawan dengan anak dia ni yang bernama Abdullah ni datang ziarah emaknya sedang sakit. Lalu si anak bertanya, Abdullah bertanya, bagaimana keadaanmu? Lalu Asma menjawab, sakit.
Sebab itu muslimin-muslimat, jangan semudahnya kita ni bila dengar orang sakit, dia sebut sakit, sakit. Jangan terus kita cakap apa ni tak reda ni. Sebutlah Allah, Allah. Kan betul lah tu, memang elok lah sebut Allah, Allah. Tapi kadang-kadang tu bila terlampau sakit, memang itulah yang keluarnya sakit, sakit. Adakah bermaksud dia tidak reda? Adakah bermaksud dia sedang maksudnya tidak sabar? Saya pengalaman masa mak saya dulu dalam ward perempuan berbulan-bulan juga, berminggu-minggu sampai bulan juga. Ward tu adalah ward kritikal. Mak saya umur tahun ini adalah, tak ingat umur kan, saya confuse 60 atau 61. Saya rasa 60. Ya, bulan 4 baru ni mak umur. Ya, mak saya muda lagi. Kira muda lah tu kan. Betul tak? Ketua sangat. Muda lah kan. Saya umur 39. Saya anak kedua. Mak saya umur nikah 19. Jadi umur 20 saya keluar. Jadi umur saya 60 lah. Betul tak? Cuba cakap. Ya. Macam pelik. Ni mak-mak saya ni. Subhanallah. Ya, subhanallah. Jadi saya anak kedua daripada 10 orang. Masa tu mak saya diuji dengan apa? Ketumbuhan tulang belakang, himpit saraf tunjang. Jadi bahagian badan sampai ke bawah kolaps. Maksudnya memang tak rasa apa-apa lama. Mak saya seorang guru fizik. Masa tu dia baru saja lepas dia pencen awal, dia ambil pencen awal umur 53. Okey. Lepas tu bila duduk di ward-ward wanita-wanita yang kritikal ni, ada ramai pesakit kanser. Dan ada seorang wanita tua ni, saya rasa umur dah 60 lebih kot, 70 lebih, sebab cucu dia pun dah besar. Tapi dia sakit kanser tulang. Yang mana doktor cerita sebab apa? Kanser tulang dia tu, dia ada jenis-jenis kot kanser tulang. Tapi saya tak tahulah macam mana. Tapi ceritanya, bila saya duduk di ward tu, pada waktu malam, kami satu ward akan dengar suara makcik ni, sakit, sakit. Kita dengar ni merinding, kita menangis. Mak saya sedang sakit ni pun dia kata, Asma, mau tak berhenti berdoa kat makcik tu, kesiannya. Lepas tu bila setiap kali doktor datang, macam nak buat apa-apa, nak bersihkan badan dia ke. Lepas tu bila saya tanya kepada doktor yang bertugas, dia kata, masa tu saya bukan Ustazah Asma lagi lah. Ustazah Asma dah, saya dah masa tu bukan orang lain. Tapi bukan penceramah, masa orang tak kenal pun saya. Tapi bila kita nak tahu apa yang berlaku, ada nurse ke doktor jelaskan, sebenarnya kesakitan makcik tu sebenarnya terlalu dahsyat. Kita letak morfin tinggi macam mana pun, setiap sendi dia tu semua berdenyut setiap. Bahkan kalau kita sentuh mana-mana kulit, semuanya sakit. Maksud kesakitan yang teramat sangat. Tapi anak-anak cucu dia keliling ni, alhamdulillah tak berhenti. Sambung baca Yasin, sambung, semua nampak orang baik-baik. Dan kita boleh tengok suami tak silap saya, suami wanita itu ada lagi. Tapi itulah yang kami akan dengar. Dia perlu diberi ubat untuk tidur. Kalau dia jaga je, sakit, sakit. Tapi waktu solat, dia akan solat. Maksud wanita yang baik. Masya Allah, Allah uji sampai tahap begitu. Sebab itu bila saya pernah baca kitab tasawuf, bila saya baca, ada satu kisah ahli sufi ni, wali Allah ni, orang alim, orang soleh ni, ketika dia diuji dengan sakit, lalu dia keluar perkataan, aduh, macam kita lah, aduh, mengadu, bunyi mengadu. Lalu anak murid bertanya pada guru dia, wahai Syekh, kenapa kamu mengadukan sakit yang Allah bagi? Maksud seolah anak murid tanya, adakah kamu hilang sabar sampai mengadu-adu? Lalu Syekh ni kata, kamu tidak akan sampai kepada satu tahap hakikat sabar yang sebenar selagi mana kamu tidak menikmati sakit yang Allah beri. Maksudnya guru ni kata, aduh tu bukan maksudnya aku tidak reda, aku tidak sabar. Aku sedang menikmati sakit yang Allah beri. Subhanallah, nak faham susah juga kan? Tapi maksudnya jangan mudah bila kita dengar ada perempuan membebel, mengungut. Kita kan kadang mengungut kan. Oh, ni penat lah, lepas tu sepah lagi, gini-gini penat. Kadang-kadang orang yang mengungut tu tapi hati dia ikhlas buat kerja. Ini nak cover diri sendiri kan ni kan? Saya sebenarnya nak bagi tahu, lepas saya dah membaca banyak, dengar banyak, baca kitab-kitab ni, sebab ada yang ditulis oleh ahli-ahli sufi, bukan semulanya kita mengatakan orang yang merungut tu tidak ikhlas. Dan bukan orang yang tidak mengeluarkan apa-apa kata rungutan itu ikhlas. Sebab boleh jadi mulut diam tapi hati merungut. Mulut diam tapi hati tidak reda.
Mulut tak cakap apa-apa, tapi hati tu, hati tu maksudnya tidak redha, marah dan sebagainya. Ada perempuan yang okey, sebut-sebut tapi buat kerja yang terbaik adalah mulut baik, hati pun baik. Itu yang susah makam nak sampai makam tu. Masya Allah. Muslimin muslimat. Lalu Sayyidatina Asma menjawab, sakit. Jawab sakit bila anak tanya, apa khabar mak? Sakit. Kotlah kita kan nak berubah jadi wanita makam tinggi lagi. Alhamdulillah. Nikmatnya sakit kepala ni, Masya Allah. Nak sampai tahap tu, wallahu alam. Maksudnya kita tengok Sayyidatina Asma pun bila sakit dia jawab je sakit. Ibnu Az-Zubair berkata, sesungguhnya di dalam kematian ada kesembuhan. Mak ni cakap sakit. Lepas tu si anak jawab apa? Sesungguhnya dalam kematian ada kesembuhan. Apa perasaan mak bila anak cakap macam tu? Tahu tak apa yang Asma jawab? Apa yang Asma jawab? Ini daripada riwayat sahih ni, bagaimana perbualan ibu dan anak. Asma pun berkata, nampaknya engkau menghendaki kematianku. Kerana itu yang engkau harapkan, janganlah engkau lakukan. Lalu aku menoleh kepada Abdullah, lalu aku tersenyum. Memang betul lah, Asma kata, oh kau nak aku mati lah, ibarat macam tu lah. Kan, nampaknya engkau menghendaki kematianku. Asma berkata, engkau mengharapkannya, janganlah engkau lakukan. Asma tegur elok-elok anaknya. Sebenarnya Abdullah bin Zubair bukanlah nak mengharapkan maknya mati. Kalau kita jangan guna ayat tu ya. Ini dua-dua ni waliullah ni. Abdullah bin Zubair sahabat Nabi ni. Jangan kita ziarah orang sakit. Apa khabar sakit? InsyaAllah nanti dah mati, hilanglah sakit. Oi, tak boleh. Kita kena faham perbualan ini, kita kena tengok sampai hujung. Hebat sangat apa yang disebut oleh Sayyidatina Asma ini. Asma lalu berkata, demi Allah, aku tidak ingin mati hingga datang kepadaku berita tentang salah satu daripada dua kemungkinanmu. Sayyidatina Asma jawab, demi Allah aku tidak ingin mati kecuali aku dapat dua berita daripadamu, iaitu engkau terbunuh lalu aku mengharapkan pahala. Sebab masanya Abdullah bin Zubair datang jumpa Asma ni nak pergi ke medan perang. Sama ada engkau terbunuh lalu aku akan dapat mengharapkan pahalanya, atau engkau menang lalu hatiku senang keranamu. Hendaklah engkau jangan sampai dikemukakan suatu strategi. Sebab itu Asma binti Abu Bakar ini dikenali sebagai wanita yang petah berkata-kata dan wanita yang pandai berpuisi, yang selalu memberikan semangat berkobar-kobar kepada tentera Islam. Apa yang disebut kepada anak andanya, hendaklah jangan sampai dikemukakan satu strategi lalu engkau setuju, namun engkau menerimanya kerana kamu takut mati. Asma pesan pada anak andanya, kamu nak pergi perang, kalau ada satu strategi yang dicadangkan dan kamu menerima kerana kamu nampak dengan strategi itu kamu tidak akan mati, kamu jangan terima. Maksudnya kalau terima satu strategi cadangan daripada sahabat-sahabat parlimen perang ke, terimalah strategi itu dengan istikharah daripada Allah. Bukan dengan rasa strategi ni bagus ni, insya-Allah kita akan menang ni, kerana takutkan kematian. Sayyidah Asma kata, jangan engkau bersetuju dengan apa pun strategi yang mana engkau menerimanya kerana takut mati. Lalu setelah itu datanglah berita terbunuhnya Ibnu Az-Zubair, sehingga hal itu menyedihkannya, dan saat itu dia telah berusia 100 tahun. Dan dikatakan dia meninggal, Sayyidatina Asma meninggal 2 hari atau beberapa hari saja selepas anaknya Abdullah bin Zubair meninggal. Dan kalau kita tengok kisah Sayyidatina Asma, dialah wanita pertama yang melahirkan anak selepas hijrah. Ketika hijrah daripada Mekah ke Madinah, perjalanan yang sangat bahaya, dikejar oleh musuh, melalui jalan kaki, melalui padang pasir, dia sedang sarat mengandung. Sampai saja di Madinah, dia melahirkan anak. Dan anak dia, Abdullah bin Zubair inilah, anak pertama lahir setelah peristiwa hijrah. Dan keadaan sarat mengandung juga, dia naik ke Bukit Sur. Siapa pernah daki Bukit Sur, angkat tangan. Siapa pernah daki Bukit Sur? Kan saya pernah buat video. Pernah tengok tak saya daki Bukit Sur tu kan? Jabal Nur, Bukit Nur, tempat Gua Hira, siapa pernah naik? Okey, ada berapa orang naik Jabal Nur? Jabal Nur sudah sangat mencabar, tinggi berbatu-batu. Tapi Jabal Sur mencabar dia berkali ganda. Sebab dia kena naik 2 bukit. Dan laluan ke Jabal Sur tak macam Jabal Nur, dia dah ada macam tangga sebab dah ramai orang naik. Tapi Jabal Sur batu-batu tajam. Itu setelah 1500 tahun. Jarak 1400 tahun.
dah ramai yang naik pun. Tapi ketika itu Jabal Sur tidak pernah manusia naik ke bukit ke Gua Sur. Sebab itu para musuh tak pergi ke Gua Sur. Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar bersembunyi. Sebab apa? Para penjejak, pembunuh upahan, orang kafir Quraisy yang cari Nabi Muhammad dan Abu Bakar untuk dibunuh, mereka kata apa? Mustahil ada manusia akan pergi ke Jabal Sur. Sebab itu gua yang tak pernah manusia sampai. Itu gua yang binatang-binatang berbisa. Sebab itu, padahalnya jarak ke Bukit Sur itu dalam lebih kurang 2 km daripada, maksudnya tak jauh pun daripada Masjidil Haram, tak jauh pun daripada kota Mekah, tetapi tidak pergi. Mereka tak cari sebab bagi mereka tak logik. Jadi bayangkan seorang wanita yang sarat, kan, dengan suasana yang sangat bahaya pada waktu malam, pergi mendaki bukit yang sangat bahaya untuk menghantar bekalan makanan. Itulah semangat juang Sayyidatina Asma, yang mana saya sendiri belajar dengan nama saya pun Asma yang diberikan oleh ibu dan ayah. Semangat juang itu jugalah saya cuba tanam dalam diri. Masya Allah, Allahu Akbar.